Testing. Bismillahirrahmanirrahim. So, can I begin now? Yes. Assalamualaikum warahmatullah and very good afternoon. My name is Muhammad Shafi Mizaidi as your host today and on behalf of Department of Mechanical Engineering of UTSA. I would like to extend a very warm welcome to all of you. It is a privilege to have you with us today. We hope you find the program we have lined up for you today to be fruitful and engaging. Before we start, I would like to invite Muhammad Fakro to read the praise before our program began. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersempena dengan program Industrial Talk on Textile, Packaging and Advanced Machining hari ini, kami mohon inayah dan hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Justeru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, before we begin, I would like to give attention for all our participants today. During the presentation given by our panel, please restrain yourself from making any unnecessary disturbance. Hold your question until after the presentation ends. So, without further ado, to kick off this afternoon program, we are pleased to have technologist Hafizuddin Ehsan, Head of Program in BNM, Department of Mechanical Engineering Technology, FTK, to deliver his opening remark. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati panel-panel jemputan kita pada sesi Industrial Talk Series ini, Encik Mazlan bin Abu Bakar, Director daripada Perihoda Malaysia Sdn Berhad. Selamat datang Encik Mazlan. Terima kasih jemput. Yang saya hormati juga panel kita yang kedua, Professional Technologist Dr. Syarul Azwan Sundi ataupun Elias Wandi, konsultan daripada IMB Group of Companies. Selamat datang Professional Technologist Doktor. Yang saya hormati juga Mr. Eng Poi Sang, founder JT Instruments Sdn Berhad. Selamat datang Mr. Eng. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan syukur kehadrat ilahi kepada Allah kerana dengan keizinannya dan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama mengadakan siri Industrial Talk ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada para panel kita yang sudi menghadirkan diri untuk sesi Industrial Talk ini, dan juga kepada para pelajar. Mereka ni orang-orang hebat semua ni. Anda semua bertuah kerana dapat berkongsi, mereka dapat berkongsi pengalaman dan ilmu-ilmu yang mereka ada kepada para pelajar sekalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bertugas lumus siang dan malam, walaupun ada tugas-tugas yang lain yang perlu diselesaikan, tapi alhamdulillah dengan keizinannya dapat kita menjayakan ni. Saya berharaplah supaya hubungan kita di antara industri dan juga academician ini akan dapat diteruskan juga di masa-masa akan datang, bukan sahaja di dalam bidang akademik,
bukan sahaja di dalam bidang perkongsian ilmu, tetapi juga di dalam bidang-bidang yang lain seperti penyelidikan, hubungan industri dan sebagainya. Saya rasa itu saja ucapan awal-awal daripada saya. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasihlah kepada para panel kita yang hebat-hebat ni. Semoga hubungan kita ini bukan saja sampai dekat ini saja di ruangan virtual ataupun maya ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam ruangan reality ataupun secara face to face yang masa-masa akan datang. Dengan itu sajalah ucapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Ms. Nafisuddin. So for today's session and industrial talk, we are going to have the 3 sessions, each with very, very wide information. So without further ado, I am privileged to have our first guest speaker today, the director of Prioda Malaysia Sdn Bhd. Speaker is an expert on HVAC system application and solution. With a lot of experience. He has experience working in prominent companies, namely Panasonic R&D, as an R&D engineer, where he is responsible for developing new model of split-type air conditioning system. He also has experience as a sales engineer at Exxon Malaysia Sales and Services Sdn Bhd. He also has a prior experience working as a managing director at iCore Engineering Sdn Bhd for 3 years. He also currently director at Prioda Malaysia Sdn Bhd. His accomplishment as a director led him to receiving several awards. This includes Platinum Award for SME Rising Star and New Product Award at Architect 2017. So without further ado, I would like to invite Mr. Mazlan bin Abu Bakar to deliver his presentation of fabric application in ducting technology. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. So boleh dengar suara saya ya, Tuan Pengerusi Majlis? Boleh. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Okey. So, okey. So boleh nampak slide saya ya? Boleh, jelas. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak UTHM sendiri dan juga pada pihak Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal JTKM UTHM dan juga sahabat saya juga sebenarnya, saya punya classmate UTM ni, Dr. Saiful Rizal. Terima kasih kerana sudi menjemput. So hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan sedikit apa yang kita bawakan daripada Europe, teknologi fabric ducting system, which is more quite related to the course that the student taken, so yang agak related lah dengan apa yang student belajar. So for today sharing more to pada application fabric. So saya akan bercakap berkenaan lebih sikit berkenaan apa itu fabric ducting, which is before this ducting kita menggunakan metal, besi. So sekarang ni quite numbers of application dah banyak guna, especially untuk HVAC system. So fabric ducting ni dah start guna di negara Europe, dah memang meluas. Prioda Malaysia ni merupakan sole distributor bagi fabric ducting jenama Prihoda. Boleh ni, so boleh Google boleh tengok balik. Okay, before that saya nak send satu link kat sini, dekat ruangan chat ni. So mana-mana adik-adik yang nakkan katalog, saya sudah letak kat ruangan komen. So adik-adik boleh download katalog kat situ. So boleh study balik sementara saya present ni, adik-adik boleh tengok, go through dia punya katalog. Okay, so boleh kalau nak tanya soalan boleh tanya di ruangan chat ataupun mungkin at the end of this sharing. Okay. So selalunya saya ambil masa banyak jam ni, tapi saya akan compactkan sikit jadi setengah jam. Okay. So this the topic that given by my colleague, my friend Dr. Saiful, fabric application in ducting technology. So dia bagi saya tajuk ni.
So basically Prihoda Malaysia is a sole distributor for fabric ducting Prihoda in Malaysia, Singapore, Brunei and Vietnam. So this is our mission. We are passionately in helping building owner to reduce building temperature with a minimum cost using fabric ducting. Okay, so nanti saya akan terangkan lah. And then kenapa kita ambil tagline Big Space Cooling Expert ni? Because of fabric technology ni kita boleh sejukkan guna aircon tadi, aircon centralized system more kepada centralized system. Dia boleh sejukkan dan dia boleh menjimatkan cooling sebab dekat Malaysia ni kita punya wastage on the air side, especially air side. Kalau sistem aircon tu, kalau air side ni banyak agak ada space untuk kita explore, which is kita dah install more than 400 project dekat Malaysia ni. This year kita dah cecah hampir 400 project completed. So dekat area Johor itself pun sudah banyak antara terbesar juga job kita pasang di indoor stadium Lakin. So siapa yang berhampiran dekat stadium Johor yang baru indoor stadium tu, kat situ kita ada install fabric ducting system. Okay. This is our client in Malaysia. Kalau worldwide sudah banyak. Kalau worldwide memang dah banyak sangat lah. So ni kat Malaysia saja pun kita dah banyak klien yang cuba guna untuk sistem fabric ducting ni. So boleh follow kita punya Facebook page. Kita ada di Facebook Prihoda Malaysia, Instagram dan juga YouTube. So this is the catalog. Tadi saya ada bagi link, so adik-adik boleh download terus dekat handphone lah kalau nak tanya soalan kan. So basically for today saya nak share berkenaan dengan fabric ducting, dia punya working principle. So adik-adik dah belajar pasal fabric. So nanti apa guna dia. So before kita nak buat sesuatu, production, manufacturing, dah belajar banyak pasal fabric, teknologi fabric ni. So kita kena tahu application dia. So kalau kita in business ni, saya sendiri pun buat business. So kalau kita nak buat business ni, kita kena tengok before kita nak run production, before kita nak jalan manufacturing, kita kena tahu apa application dan juga apa solution dia. Yang topik kedua saya akan terangkan juga apa solution dia, sistem fabric ni. And then juga saya akan terang sikit berkenaan dengan comparison between conventional ducting. So saya harap adik-adik sini familiar dengan ducting. So sistem centralized dia perlu menggunakan ataupun bahasa Melayunya sesalur udara. Sesalur udara ataupun ducting, selalu normal orang panggil ducting. Comparison antara ducting besi, selalu ducting GI ataupun dipanggil metal ducting, betul sama ada gunakan PU duct, so sama. So hari ini saya akan terangkan secara kasar perbezaan antara fabric ducting. Untuk pengetahuan adik-adik semua, teknologi fabric kalau kita kaji balik teknologi ducting daripada sebelum Masihi lagi, masa Rome punya era, Roman punya era tu, sebelum Masihi lagi dah ada centralized heating gunakan ducting. Sehinggalah tahun 1990, teknologi ducting tu tak berapa nak ada advance sangat, dia punya cutting edge, dia punya knowledge tu. So yang latest pun dia sebelum 1990 ni, dia sampai ada VAV, variable air volume ducting, and then dia ada sikit pakai spiral duct, pakai PU duct. So sampai tahun 1990, teknologi fabric diperkenalkan dalam market. Teknologi asal ni daripada NASA engineer ni. Saya diberitakan teknologi fabric ni berasal daripada NASA engineer yang design filtration system menggunakan fabric. So dipanggil ASOX. So daripada fabric filtration system ni, engineer ni produce, dia cakap why not we make it as a ducting. Tahun 1990-an tu NASA start, and then the start this technology coming from mostly in Europe lah. Kalau kita tengok di Jepun, di China agak kurang sikit teknologi ni. Teknologi ni banyak berkembang di Europe. So mostly sekarang ni di Europe, antara the top distributor Prihoda fabric ni adalah Prihoda Jerman, Prihoda US, Prihoda Itali. Negara tersebut banyak menggunakan fabric ducting. Before saya go through, so boleh nampak slide saya tuan pengerusi overview nampak okay, saya takut slide saya tak gerak, saya takut slide saya stuck. And then last of my session ni saya akan share some of the
400 project completed tu, saya akan tunjuk sikit macam mana dia punya installation dia lah. So saya akan tunjukkan real project So adik-adik selalu belajar banyak teori kan. Saya lebih kepada banyak pada application. Saya pun bukan pensyarah, saya pun tak reti macam mana nak mengajar. Tapi this is just sharing on the knowledge of fabric ducting lah. Agak baru di Malaysia. Walaupun kita dah pasang almost 400 project dah, tapi bagi yang belum pernah pasang, dia rasa agak baru. Okay. I'm not sure lah dah ada dalam syllabus ke tak lagi ducting fabric Mostly sometimes saya tengok, saya pun antara yang membantu UTM ke, saya tak ingat lah, UTHM ke, saya ada membantu untuk mengubah syllabus HVAC course untuk dengan Dr. Bakery. Saya pun ada bantu untuk mensut supaya syllabus adik-adik tu suit dengan industri kan, sebab ducting ni antara teknologi yang barulah dalam bidang HVAC Okay. Okay, minta maaf saya terlupa tadi. Saya stop dulu share. Saya share balik Tadi tak dengar pesanan daripada Dr. Saiful tadi untuk share sound dulu. Sorry, minta maaf. Saya nak share sound. Saya tak share sound tadi sebab ada video ni. Saya play back balik Sekejap minta maaf Tuan Pengurusi. Tadi terlupa Dah ingat dah tadi, dah rasa pun lupa lagi. Maklum dah tua-tua Saiful Dr. Saiful muda lagi. Sekejap Okay. So boleh check Every job is original and customized to the client's requirements. Keeping the highest quality standards requires excellent organization and perfect collaboration between teams and individuals. For us, every day is an opportunity for further improvement. Textile and distribution systems offer a great opportunity to test the creative abilities of engineers. There isn't a single detail that can be improved. We are specialists in how to direct and influence air circulation. We have excellent software and hardware tools along with a top-notch team of specialists. We are the largest manufacturer of fabric ducting and diffusers, with production facilities on 3 continents and deliveries to over 70 countries. We keep growing, and one reason for that is that we can successfully show our customers that our product and services have great quality. Another reason for our success is the close collaboration with our trained distributors, who are always well aware of the specific requirements of their local markets. Together, we are Prihoda family, and we love our job.
Okay, so boleh nampak tadi kita punya production line. Saya nak stop sekejap dekat production ke sini. For us, every day is an opportunity for further improvement. Production kita requires extra. Every job. So boleh nampak video ni, saya stop sekejap. Saya nak explain berkenaan dengan production di kita punya plant. This product walaupun kita pasang di Malaysia, produk ni adalah 100% imported. So sebelum produk ni memang kita import direct daripada Czech Republic ya. Kilang ni adalah memang kilang di Czech Republic ya ni. So saya ambil gambar ni, video ni. Saya nak tunjuk balik. So sekejap saya nak tunjukkan production line dia. Ni. So kalau nampak kat sini production line dia memang boleh nampak So kalau nanti Dr. Saiful kalau nak berjalan ke sana, boleh kita bawa lah dekat Czech Republic kan. Nanti bawa satu grup UTHM, kita pergi jalan sana. Saya tahun ni dia jemput. Setiap 2 tahun satu distributor satu dunia dia akan jemput, kita akan kumpul di kilang untuk kita share projek-projek yang reference dan juga projek-projek yang interesting, dan juga apa-apa yang penambahbaikan factory kita untuk buat improvement. So ni kilang ni memang yang dalam ni memang bukan pelakon ke, memang betul-betul pekerja kat sana. So mostly dia gunakan ni lah laser cut lah. Dia pakai laser cut machine, dia ada banyak printing juga. Sekarang ada teknologi printing on the fabric. So sekarang ni projek printing ni kat Malaysia antara negara yang glamour untuk, bukan glamour, negara bila kita setiap 2 tahun ni bila kita share projek reference kita, Malaysia memenangi projek-projek yang tercantik. Sebab orang Malaysia Asia ni dia suka ducting, sebab ducting fabric ni saya akan tunjuk gambar nanti. So ducting ni dia expose. So bila dia expose dia perlukan blend dengan ID so nanti sebelum ni mechanical engineer, saya dulu pun saya dulu pun R&D engineer kan, kita design untuk aircon bagi sejuk je. So untuk sekarang untuk fabric ni engineer perlu tahu sikit knowledge on the interior design, untuk ada artistic sikit. Dia kena involvement interior nak match dengan color. So kita ada sale engineer kita pun dia orang kena jangan just engineering apply just nak bagi sejuk untuk remove heat kan, just nak buangkan haba saja. No. So sekarang ni aircon ni termasuk interior juga So ni antara pekerja-pekerja kat sana lah. So saya berjalankan balik video ni. Ni. So basically dia menggunakan mesin jahit biasa je. Cuma material yang digunakan adalah 100% polyester 100% polyester, which is this material polyester ni dia boleh, kita punya kajian untuk lifespan, dia boleh long last sampai 25 years. Fabric ni dia boleh tahan sampai 25 tahun. Dan juga Prehoda sendiri warranty untuk fabric in terms of manufacturing defect kita akan cover sampai 10 tahun. So kualiti jahitan semua, benang kebanyakan memang kena jagalah. Okay, macam kat sini dia gunakan laser cut hole untuk tebuk lubang fabric ni. Teknologi asal fabric ni dia tidak menggunakan apa-apa lubang Ada nozzle, ada laser cut hole. So lubang kecil-kecil ni kita pattern Prehoda sudah pattern, kita gunakan micro perforation. So kita nak bagi angin yang keluar, angin sejuk daripada aircon ni tadi, dia akan keluar lebih sekata menggunakan laser cut machine. So di sini yang printing ni sebelum kita nak production sebagai ducting, factory akan printed dulu. Dia print serap. Selalu kalau kita buat jersey baju dia panggil print serap kan. Ni dia printing dulu baru dia potong. Bukan dah siap baru dia tampal chop. No. Bukan, dia print dulu So kat situ dia ada printed ni ni Mr. Prehoda ni. Ni founder dia. Orang Czech Republic ni. Dia hidup lagi ni Mr. Prehoda ni. So lagi saya nak tunjuk apa sekejap Saya nak tengok manufacturing dia. Ni lah mesin-mesin yang digunakan lah. So ni dia punya cutting cutting machine ni. Ini pun ni fabric duct juga kita gunakan untuk diffuser. Kalau tengok kalau kat office kan ada diffuser yang 2x2 tu kan, keluar aircon centralized tu. Ni kita gunakan fabric pula. Sebelum ni orang gunakan diffuser besi tu kan. Sekarang ni adalah production untuk diffuser, dipanggil fabric diffuser ni. Square text. So dia banyak gunakan ni lah. Dia gunakan laser cut holes lah. Laser cut machine. Mesin jahit pun pakai mesin jahit biasa ni. Tak ada apa yang special sangat juga. Ini ni kalau nampak ada ni so kita ada design gunakan software sebelum kita production tu.
Okey, selain tu juga dalam fabric ni tadi dia ada satu macam frame supaya masa aircon on dia tak ada dia tak kecut dekat Europe dia tak kisah sangat estetik. Basically kalau Europe dia akan order yang design yang very simple, guna kabel tapi practical. Tapi di kita dekat Asia ni kita nak tengok cantik. So tak boleh berkedut, tak boleh ada apa-apa kan. So kat Malaysia ni agak berbeza lah Asia ni. Orang Asia ni agak special sikit lah. Okay, ni framing dalam dia production dia macam ring dalam dia. Ni mesin yang digunakan lah. Okay. So ni antara mesin-mesin yang dipakai lah untuk production. Ya. So dia juga dipanggil ni yang macam ni dia panggil macam ultrasound. Ultrasound tu dia connect diffuser tu dia menggunakan ultrasound. Dia tak guna dia macam panaskan, saya tak sure, saya pun tak faham sangat sistem macam mana mesin ni berfungsi. Ultrasound tu dia boleh connect diffuser, nanti saya tunjuk ada satu gambar dia connect diffuser kita pilih jap, saya nak tunjuk kat area yang diffuser dipasang diffuser. Tak jumpa tak? Ni printing dia. Ni. Diffuser ni tadi kita gunakan ultrasound. Ni nampak So ini adalah digunakan ultrasound machine. Nampak dia melekat. Ni the connection nozzle ni digunakan ultrasound. So saya pun tak tahulah, mungkin pihak UTHM lebih arif lah macam mana mesin ni berfungsi lah. Okay, so dah habis berkenaan dengan kilang. So ni application lah. So antara application yang paling top sekali di dunia mostly ada pada food industry. Kenapa food industry menggunakan fabric ni tadi? Sebab fabric ni dia more hygiene compare to metal ducting. Kalau ducting biasa dia agak susah untuk kita cuci. Kat dalam ducting ada habuk kan. So fabric ni tadi kita boleh take down, kita boleh masukkan dalam washing machine. Very simple. Every 5 meter ada zip, kita boleh tarik, keluarkan dan boleh kita cuci. Okay. Food industry, cheese, kilang cheese, lab So banyak industri ni kilang tempat makan ni, kitchen, restaurants. Okay. Okay, itu saja kot untuk video ni. Okay, saya teruskan. Ni kalau perasan tu nampak ada muka Melayu dalam ni kan. Itulah tahun 2018 ni. 2018 ni kita ada gathering meeting. So memang betul lah. Saya memang ada kat sana Anda nampak muka saya Datuk saya pun nampak Ni bukan bukti. Setiap 2 tahun kita akan berkumpul satu dunia. Apa yang seronoknya Prioda ni, selain kita buat sale, kita seronok lah dapat duit kan. Selain daripada tu, kita kepuasan untuk kita berkongsi dengan negara lain. Contoh negara yang depan ni Paul Rosen daripada UK. So kita ada minta advice dia macam mana kita nak design indoor stadium Larkin. Kita ada collaborate dengan UTM lah juga buat CFD simulation. So Mr. Paul Rosen yang depan sekali ni dia banyak bantu kita on the design. Macam mana kita nak meet requirement badminton standard. Angin yang keluar melalui fabric tadi supaya tidak melebihi 0.3 meter per second dekat playing court badminton tu. So agak mencabar juga projek tu. Kita minta advice daripada Mr. Paul Rosen. Nanti saya akan tunjuk sikit projek ni kalau ada masa nantilah. So before kita production fabric tu itself, kita run CFD simulation dulu. Menggunakan CFD lah, NCS. Kita pun design fabric, kita gunakan software. So sekarang ni kita nak sizing ducting, nak berapa size fabric tu semua kita gunakan software lah. Nampak lebih sistematik lah, nampak lebih mengurangkan error design. Selalunya kalau ducting biasa gunakan manual duct calculator ataupun ada juga software lah, tapi agak manual lah. Okay, saya dah terangkan. So apa itu fabric ducting? Saya akan terangkan secara ringkas. So selalu ni more kepada application. So kalau kita tengok gambar kat sini, dia adalah untuk clean room. Ini yang warna biru ni adalah ducting. Ni fabric berbentuk separuh bulatan, dia mount kepada bawah ceiling. Kalau adik-adik belajar aircon ke ataupun kalau boleh tengok dekat bangunan-bangunan kan, selalunya ducting dia akan run above ceiling. Ni fabric dia run below ceiling, dia agak beza lah application dia. Okay, ada sebab dia kenapa ducting fabric ni dia run below ceiling. So basically kalau adik-adik tengok macam ducting kan, so dia ada ducting, dia ada diffuser flexible, dia connect pada diffuser. Kita nampak bawah ceiling tu adalah diffuser. Bila fabric ni tadi dia bertindak 2 dalam 1. Dia bertindak 2 dalam 1, dia sebagai ducting dan dia juga sebagai diffuser.
cerita berkenaan dengan material yang kita guna. Material yang kita guna untuk fabric ni. So ni confidential jugalah, tapi kita share lah untuk adik-adik semua kan. So material yang kita gunakan endless fiber. Endless fiber material which is supplier lain banyak menggunakan staple material. Saya tak sure adik-adik ada belajar ke tak berkenaan dengan jenis ni, yang jenis yang continuous dengan staple fabric ni. So bila kita gunakan endless fiber ni, maksudnya dia tak banyak berbulu. Kain tu tak ada macam bulu-bulu banyak lah. Ini kain yang kita gunakan, Prioda menggunakan, yang kita bagi warranty selama 10 tahun. So fabric tadi mesti boleh tahan 25 tahun untuk ketahanan dia lah. Fabric tadi dia perlu bersifat flame retardant. So sometimes kalau GI dia perlukan fire rated. Tapi kalau untuk fabric memadai untuk flame retardant. Kita pun ada sertifikat daripada Bomber dan juga Sirim kat Malaysia itself. And then dia punya tu perlulah optimum, kena kuat lah kain tu untuk tahan pressure. Tak silap saya boleh tahan sehingga 1000 Pascal pressure. Fabric tadi dia boleh tahan sampai 1000 pressure static. Angin yang bertiup ke dalam ducting fabric ni, dia perlu ketahanan dia perlu minimum 1000 Pascal, tak silap saya lah, maksimum selalu. Tapi fabric ni tadi kelebihan dia less static pressure drop berbanding dengan ducting besi. Dia high friction loss tinggi, menyebabkan dia losses banyak lah. Nanti saya akan terangkan juga sikit berkenaan dengan energy saving menggunakan fabric ni. And then dia juga ada clean room quality. Dia mudah untuk di maintain dan juga stable appearance. Yang paling penting, kita antara supplier yang bagi paling lama lah, 10 years warranty. So selain itu juga fabric ni boleh dibeli menggunakan material yang diperbuat daripada 100% recycle material, daripada recycle bottle. So ada satu projek di kilang Nike di Belanda. Mereka menggunakan 100% recycle material ni untuk kilang Nike di Belanda. So sebab di negara Europe dia amat mementingkan green technology, tapi harga fabric yang menggunakan recycle ni agak mahal sedikit lah berbanding dengan fabric yang biasa lah. Okay. Tapi jika kalau ada projek yang memerlukan GBI index, macam kalau untuk apply Green Building Index, untuk skor platinum ke, untuk skor dia ada scoring dia, bolehlah guna material ni untuk dapat extra score point untuk Green Building Index. Okay. So kalau berkenaan dengan diffuser pula, yang dia ada beberapa jenis, saya terangkan secara kasar. A, B, C, D, E ni. A ni jenis fabric, which is yang menggunakan fabric itself. So fabric tadi perlulah mempunyai kualiti yang angin sejuk boleh keluar melalui serat benang sahaja. Kalau fabric tidak boleh keluar melalui serat benang, dia akan berlaku masalah condensation nanti. So yang B type ni jenis micro perforation, C ni jenis yang perforation, D small nozzle. Ni antara yang C dengan D ni banyak gunalah. B, C, D ni banyak kita guna. Yang E type ni jenis big fabric. So agak mencabar untuk production fabric ni. Tapi kilang fabric di Czech Republic, di Mexico dan juga ada juga pelan di China pun kita ada, tapi tak besar. Yang paling besar di Czech Republic dan juga Mexico. So agak mencabar lah kalau kita tengok yang nozzle ni kan, kita nak mount to the fabric ni, macam mana dia punya proses untuk mount nozzle kan. Tadi macam yang D-type ni, dia gunakan ultrasound untuk melekatkan nozzle tu. Okay. So ni dia punya application ni lah. Yang jenis E tadi, yang nozzle tu boleh tembak angin jauh. Yang A tadi, fabric itself, dia boleh tembak sehingga 01. Ni application lah. Okay. So saya sebagai penjual. So kalau adik-adik bekerja di bidang manufacturing fabric nanti kena meet requirement yang apa yang klien nak lah. Okay. Okay, basic shape dia bulat ataupun separuh bulat yang paling famous. Yang lain ni tak banyak famous sangat. Okay. Ni pun rectangular pun ada, tapi dia ada framing. So ni antara gambar yang kita sudah pasang kat Malaysia. Ni masjid TTDI kat Shah Alam ni. Masjid TTDI ni dia boleh printed. Kalau kat tepi ni, kalau adik boleh nampak kat sini ada lubang-lubang kecil. Ini adalah laser cut holes yang kita nak mengeluarkan angin dia selain daripada fabric. Fabric pun akan keluar angin lah. Okay. Okay, kalau kita tengok kelebihan fabric ni, so apa beza dia? So kalau macam ducting besi ni, dia more pada spot cooling. Dia run above ceiling, kita kena ada ducting besi, kita kena ada flexible, kena ada diffuser, sangat complicated.
fabric duct ni kita run fabric itself, dia sebagai ducting dan dia juga sebagai diffuser. Very simple. Sekarang ni orang semua nak cepat, nak mudah, nak jimat kan. Okay. Teknologi tu akan bertukar banyak lah sebenarnya. Banyak. So nanti saya akan sentuh juga berkenaan dengan, walaupun ni more pada application mixing dengan displacement ventilation ni, apa macam mana dia berfungsi kait angin sejuk melalui fabric tadi. So kita tak jual kain, kita jual solution So ni daripada Iowa State University US, dia ada buat kajian fabric versus dengan ducting biasa tadi, dia punya kecekapan dia sebanyak 24.5%. Much more efficient compared to ducting besi. So ni software yang kita guna untuk sizing fabric duct yang sebelah kanan ni, bawah ni, kanan ni. Ni software yang kita guna. Ini dia punya basic simulation angin yang keluar melalui fabric tadi. Okay. So kita boleh predict angin yang keluar melalui fabric tadi berapa speed dia. So before kita production tadi. So kalau ada orang tanya kenapa nak pakai fabric ni, kita kategorikan sebagai 5 sebab lah. Sebab yang pertama, kenapa projek kita dah pasang hampir 400 projek tadi, sebabkan oleh energy saving. Saya akan terangkan juga. Dan apa kelebihan fabric berbanding dengan ducting besi tadi, dia lebih kepada less condensation problem, selesa, mudah dipasang dan juga mudah untuk diselenggara. Okay, energy saving. So kita, in terms of energy saving tadi, fabric ni kita boleh install kat dinding. Dia agak luar kotak sikit. Mungkin zaman adik-adik dulu, sekarang lah, zaman kita yelah, zaman dulu tak nampak benda ni. Dulu tak ada lagi ducting fabric teknologi ni. Selalunya kita pasang ducting atas ceiling. Kalau tengok Dewan KPTM ni, College Mara ni, selalunya designer, mechanical consultant akan design ducting atas ceiling ni. Dia akan keluar jet diffuser dekat ceiling ni. Tapi fabric sekarang ni kita install dekat dinding. Nak pasang mudah, nak maintain senang. Kita boleh blend dengan dinding tadi. Fabric tu boleh kita printing. Kita senang nak maintain. And then yang paling penting sekali untuk energi tadi, kita tak perlu nak sejukkan sampai keseluruhan ketinggian bangunan lah. Kalau triple volume tu, kita sejukkan bahagian bawah saja. So bila kita sejukkan 1/3 level bangunan ni, kita dah jimat banyak tenaga lah. Saya tak nak sentuh sangat, topik ni lama sangat So tapi saya ceritakan jugalah, macam Dewan Kuliah UiTM ni ada masalah, dia gunakan ducting biasa. Ducting biasa di atas ni nampak hitam ni, tu diffuser biasa, aircon dia kat belakang ni. Masalah dekat Dewan Kuliah ni, lecturer panas. Selalu lecturer, kalau sekarang ni banyak online kan. So sekarang ni dah buka balik, dah banyak offline balik, kena mengajar balik lah. Tak boleh duduk rumah dah. So masalah Dewan Kuliah UiTM Puncak Alam ni, pensyarah dia duduk kat bawah tu panas, student dekat atas tu sejuk. Dia jadi unbalance. Dia panggil short circuit lah. Saya tak nak terangkan detail sangat lah, takut dia tak faham kan. So basically, gunakan 60 horsepower, ducting besi. And then pihak pembangunan UiTM dia nak tambah aircon backup 30 horsepower lagi. Total dah 60, kapasiti asal ASU ni tambah lagi 30 backup ni dah jadi 90 horsepower. Disebabkan oleh ketidakcekapan ducting besi tadilah. Kemungkinan error, kesalahan masa design, ataupun kemungkinan ducting besi ni kesilapan masa pasang. Sebab apa? Bila ASU ni blow udara, dia akan keluar tempat yang mudah. Student dekat atas ni akan mendapat udara yang banyak. Lecturer dekat bawah stage ni tak dapat angin. Bila tak dapat angin, udara temperature tu akan panas. Dia panggil short circuit ataupun dead zone ni. So masalah tu berlaku berlarutan sampai tak boleh nak tahan. Dia pasang aircon baru 30 horsepower ni. So kalau nampak kat sini, ini adalah fabric duct ni. Yang kat ceiling ni, separuh bulatan ni adalah fabric ducting yang kita pasang melekat pada ceiling. So dengan menggunakan 30 horsepower backup tadi, dah boleh menyejukkan keseluruhan dewan ni secara sekata. Inilah kelebihan fabric tadi. Bila kita sejukkan gunakan fabric, tak perlu nak gunakan aircon besar-besar lah. Kapasiti asal tadi 60, kita tak payah nak on dah yang duty tadi. Aircon backup dah jadi full duty. Aircon yang sepatutnya sebagai backup sahaja, dia dah jadi full duty. So dari segi in terms of energy tadi, 60 horsepower ataupun 90 horsepower baru boleh cukup sejuk. Berbanding dengan fabric, hanya 30 horsepower dah cukup. Ini real case yang kita pasang di UiTM. UiTM dah banyak pasang. Kita tunggu UTHM pula. UTHM kalau nak belajar, kena ada projek lah, baru kita boleh tengok real application dia. Okay. Promo sikit boleh Dr. Saiful. Okay. Ni satu lagi kalau tengok ducting ni comparison secara fizikal. So ni ducting atas ni ducting besi.
ducting bawah ni ducting fabric. So kenapa jadi macam ni? So ducting besi ni tak perform. Jauh daripada aircon panas, dekat dengan aircon sejuk. Itu common problem. Mungkin banyak dewan kuliah mengalami masalah macam ni juga. So apa yang ada, cerita dia ada JM baru daripada Jerman. Jerman ni sangat signifikan saya suka cerita sebab Jerman antara pengguna fabrik tegar banyak menggunakan fabrik ducting. Saya rasa dia dah menewaskan ducting besi dah dekat sana sebab in terms of performance dan juga in terms of cost. So ducting fabric ni more efficient dan more cost effective di negara Europe. So selepas dia test pasang kat sini, kita tengok kat Singapura bawah teritori kita lagi, kita bantu kat sana, kita pergi site sana. So kita tengok boleh repair lagi, kita sambung aircon tadi masuk ke fabric, ducting lama dia biarkan ke atas, dia test run, temperature dia dapat sekata. So selepas pada projek ni, satu kilang Edmund Optic Singapura ni tukar menggunakan daripada ducting besi existing tadi, dia biar ke atas, dia pasang fabric. So fabric ni ringan, so senang mudah pasang, so dia dah berjimat cost shutdown time dia lah. Factory dia shutdown time 1 jam pun dah 20,000 juta dia punya kerugian tu. So dengan membiarkan ducting tu ke atas, dia dapat jimat cost lagi lah. Okay. Sama juga dekat Dewan Melaka ni pun saya nak share sikit. So dia dah gunakan 75 horsepower, 2 biji, tambah lagi 5 horsepower nak tambah. So dah jadi 150, 180. And then kita punya engineer pergi sana tak perlu nak pakai sampai 180 horsepower. Kita just gunakan 60 horsepower 2 unit, 120 horsepower saja. So beza 60 horsepower untuk satu dewan ya. Temperature kalau nampak thermocouple ni kita check even 20 degree Celsius. Suhu yang paling sesuai untuk manusia dalam sekitar 24 saja. So dekat projek ni kita dah membantu pihak masjid dan juga mungkin ni projek JKR juga, JKR Melaka. So kita dah bantu kerajaan menjimatkan sebanyak 60 horsepower. So 60 horsepower tu berapa anggaran kos? Saya nak tanya soalan boleh ke tuan mengurusi? Atau kadang-kadang kita nak tampak kan, teknologi baru ni kadang dia menjimatkan kan. So 60 horsepower 60 horsepower centralized, anggaran daripada pihak JKR dan juga pihak konsultan sekitar dalam, dia ambil tonnage cooling ton saya tak tahu adik familiar tak. 1 ton equal to 12,000 BTU. 1 ton equal to 12,000 BTU. So 60 horsepower tu lebih kurang dalam 50 ton cooling ton cooling, ton cooling. 50 ton cooling ni selalunya konsultan akan bagi bajet dalam sekitar 5,000 RM, 5,000 ke 7,000 per ton. So kalau 50 ton kita dah berjaya bantu jimat satu dewan So 60 horsepower tadi dia bersama 50 ton. 50 ton kali kami ambil tengah-tengah 6,000 So kita dah berjaya membantu kerajaan jimat sebanyak 300k. Tambah 200,000 dah hampir setengah juta satu dewan saja. So penting adik-adik belajar teknologi baru macam ni kan, fabric sistem semua kan, untuk kita bantu negara kita untuk menjimat tenaga lah. So dengan kita boleh membantu jimat 300k, harap-harap kita boleh bantu kerajaan boleh kurangkan harga ayam. Sekarang naik kan harga ayam kan. So kita buat kerja tu biar kita ada satu semangat untuk bantu negara kita untuk lebih efisien dan juga yalah benda-benda macam ni lah yang kita perlu ambil titik berat kan. 300k satu dewan. So apa banyak dewan yang mengalami masalah macam ni, kira sendirilah kalau ada 1,000 dewan macam ni kat Malaysia kan, dah berapa banyak kita boleh saving So ini sikit pasal displacement Fabric menggunakan displacement ventilation, which is udara berat dia lebih sejuk, dia lebih berat, dia akan turun ke bawah, udara panas akan naik ke atas lah. Saya tak nak terangkan lanjut ni, saya kasar saja. So ni beza antara ducting besi, belakang ni mixing ventilation versus displacement. Siapa berminat boleh kita belajar lebih lanjut lah. Saya terangkan secara kasar saja. So ASHRAE 62.1 pun ada beritahu mixing versus displacement ni about 20% much more effective dia punya ventilation effectiveness. Safety study pun ada beritahu yang fabric udara tadi, udara sejuk lebih berat, dia akan duduk ke bawah. So kita boleh sejukkan separuh saja. Kalau macam bangunan tu triple volume, kita tak perlu nak sejukkan the whole building lah. Okay, ni teori dia. Ni kelebihan displacement tadi. Selain daripada energi, dia juga baik untuk indoor air quality. Kalau kita tengok tadi, udara sejuk tadi dia akan turun ke bawah, dia tak bercampur. Itu kelebihan displacement versus mixing tadi. So udara sejuk dia turun ke bawah, yang fresh, udara yang panas dan juga yang dah digunakan tadi akan naik ke atas. So dia akan lebih baik untuk membantras indoor air quality ataupun kita boleh spesifik untuk COVID kan.
So udara yang tercemar tadi dia akan buang keluar dan dia akan masuk fresh air yang baru yang dah treated. So dia akan lebih better in terms of indoor air quality. Okay. So ni antara kilang. Ni kita nak share sikit projek di Bosch Penang tengah jalan. Dia pun dalam proses bagi PO kat kita. Saya nak share sikit projek ni. Dia gunakan chill beam. Chill beam tu ceiling. Kenapa Bosch ni memilihkan sistem fabrik ni? Sebab di Bosch Jerman dia dah gunakan sistem fabrik Prihoda ni di negara Jerman, dan dia nak buka plant satu dekat Perak, kat Ipoh kat Penang, kat Ipoh saya tak sure, tapi kat utara. So dia nak gunakan fabrik duct untuk projeknya. Dia tak gunakan aircon konvensional, dia gunakan chill ceiling. Chill water akan masuk kepada ceiling panel tadi tanpa menggunakan air issue. Dia tak guna aircon biasa, dia sejukkan ceiling tu akan guna radiant cooling. And then dari segi ventilation fresh air dia gunakan fabric duct lah. Ni software kita ni lah. So ini design negara ni lah, negara yang agak advance maju daripada kita. Dia punya design aircon dah berbeza. So ni banyak kepada HVAC. Ni projek-projek reference kita pasang di Decathlon Shah Alam. So ni pun sama juga, kita jimat banyak lah. 75 BTU per square feet. Dia punya cooling concentration consider rendah. Kalau untuk kita kat rumah kita pun pakai dalam 60 kan. Panjang kali lebar kali 60. Untuk Decathlon ni guna 75. Ditambah sikit je. Dari segi table, X-ray tu kita tengok still rendah. Maksimum selalu orang pakai 120 Saya dulu sale engineer Axon. 100, 120 tu kita biasa guna. Tapi gunakan fabrik ni 75 dah memadai. Dan apa yang menarik, projek Decathlon ni dia boleh off-kan separuh lagi. Boleh 30 lebih pun dah cukup sejuk. Okay. Ni kilang di Pos Malaysia kita pun gunakan, pun rendah juga ni. Sebenarnya untuk projek Pos Malaysia ni, apa yang menarik dia selalunya kita cooling load factor kita guna 70. Tak tahu adik familiar ke tak dengan cooling load factor ni. So total cooling capacity dia 1000 horsepower, hampir 1000 horsepower aircon. Nak sejukkan satu kilang Pos Malaysia ni untuk dia punya tempat ni besar. So imagine fabrik banyak guna Untuk Pos Malaysia saja pun fabric production banyak kita guna untuk ducting ni. Bukan sikit diameter fabric ni melebihi 1.2 diameter fabric ni kalau nampak dalam gambar ni kan 1.2 meter. 1200 mm orang boleh masuk dalam ducting ni. Every 10 meter 5 meter ataupun dalam 8 meter ada zip connection dia kalau nampak ni ada zip connection ni sebab apa? Untuk kita buat maintenance dia connection dia guna zip saja. Very simple. Sebelum ni ducting pakai besi kan, susah nak pasang kan. Sekarang ni pakai kain So ni peluang untuk adik-adik lah untuk teknologi fabrik ni untuk explore Kemungkinan Prihoda sendiri berminat untuk buka kilang dekat Malaysia ni. Nanti harap-harap doakanlah supaya dia orang nak buka pelan dekat Malaysia. So nanti adik-adik yang belajar fabrik ni boleh involve sama dengan kita kan. So itulah, kalau ada apa ni kita boleh bincangkan balik lah macam mana nak production ni kan. Okay, yang saya nak cerita menarik Pos Malaysia ni, cooling load factor 70, selalunya orang kan guna 120 ke 140. Double up daripada dewan ni daripada kilang ni So projek ni lebih 1000 tan bersama dengan 900 saya ambil 1000 horsepower bersama dengan 900 tan. So gunakan separuh cooling, kita projek ni gunakan separuh saja cooling capacity. Sampaikan dia orang pakai jaket kat sana. Bagi jaket terlalu sejuk. Tapi 70 saja agak tak tinggi. Kalau siapa yang biasa design aircon 70 ni agak rendah. Selalunya akan guna 100 ke atas. 120, 140, even double up daripada sini. So imagine kalau gunakan yang sistem ducting biasa 900 tan kali saya bagi anggaran tadi kan RM6,000 RM per tan untuk pasang air issue, sistem ducting semua ni, double up daripada cooling capacity 900 tan. 900 tan kalikan dengan RM6,000 per tan, double up sebenarnya sizing daripada yang kita pakai ni, berapa juta lah. Satu tempat saja pun dah boleh jimat banyak juta lah. Okay. 900 saya nak kira je. 900 tan kali dengan 6,000 9 kali 6 dekat hampir-hampir apa tu? 4 juta satu tempat saja dah boleh cost saving 4 juta lah. Okay. So doakanlah teknologi fabrik ni banyak digunakan Malaysia supaya fabrik ni sendiri boleh berkembang lah. Boleh dia tak gunakan besi, dia boleh more green teknologi kan. Okay. Ni pun sama, energy saving, bill 12,000 jadi 7,000 saja.
Yang ni pun sama, jimat 60 horsepower lagi. Yang ni saya nak tunjuk ke tak ya. Ada masa banyak lagi kot 2.5 Yang ni sekejap saya tunjuk sikit video Ni kita tunjuk sikit video macam mana angin keluar melalui fabrik tadi Fabrik perlu mempunyai kualiti untuk angin sejuk keluar nampak yang warna putih tu Yang warna putih ni sebenarnya kita buat simulation menggunakan dipanggil dry ice supaya kita nampak macam mana pergerakan udara sejuk tadi. Udara sejuk tadi dia akan turun ke bawah di berat So ni yang uniform microperforation macam mana angin dia keluar. So ni angin dia nampak inilah pergerakan udara sejuk yang keluar melalui fabrik tadi. Fabrik ducting tadi macam mana. So dia lebih sekata, dia lebih simple, tak perlu nak buat balancing. Okay, lebih mudah lah. Okay. Okay, ni contoh kita pasang. Sebenarnya tadi saya dah skip kot. Yang ni tadi condensation. Tadi energy saving. Kenapa orang nak pakai fabrik duct? Sebabkan energy saving. Yang kedua sebabkan condensation So selalunya kalau untuk ducting besi kita perlu gunakan insulation. So yang ni tak perlu guna insulation, kita gunakan fabrik sendiri. Tanpa apa-apa insulation, tak ada air menitik. Sebagai bukti dia, kita pasang di bukan UiT ni, Masjid Puncak Alam Siapa yang orang berasal daripada Puncak Alam tu, ada masjid Tan Sri Rozali punya masjid ni. Dia pasang aircon dekat tempat luar, tapi tiada air menitik tanpa apa-apa insulation, tanpa ada air menitik tu fabrik tak perlukan insulation Ini contoh projek di UiTM Machang. Sebelum ni ada masalah air menitik condensation tadi. So gunakan, dia potong spiral duct ni, dia buang sebab air menitik tu student tak boleh nak guna dewan ni. Dia potong spiral duct tu, dia masuk fabrik, selesai masalah condensation. Okay, ni pun kilang Daikin pun ada guna di Sungai Buloh kilang Daikin pun ada pasang fabrik ducting juga. Okay, ni di komplek PKNS. So kat masjid pun banyak dekat sekitar Johor pun banyak kita dah pasang So ni dia punya konsep dia. Fabrik DI duct dia more pada spot cooling, banyak create dead zone. So fabrik duct tadi dia angin lebih sekata lah. Okay. So selain tu juga kenapa market dan banyak menggunakan fabrik ducting ni juga sebabkan oleh dia punya lightweight fabrik ni dia ringan So kalau kita tengok GI duct metal ducting ni ikut spek engineer sekitar dalam 60 kg per meteran. Fabrik duct ni tadi tak sampai 5 kilo. 5 kilo versus 60 kilo. Banyak beza Kita boleh bantu building structure, boleh jimat cost untuk building structure Okay. So ni kita pasang dekat Audi. Light structure pun boleh gantung fabrik lah. Ni pun bangunan 30 tahun pun boleh gantung dekat dinding macam ni. Okay. Okay, selain tu dia mudah juga untuk dipasang lah. Okay. Tak perlukan skill worker Sini saya tunjuk sikit video pemasangan fabrik ni. Dah boleh jual sendiri lah. Ni ducting ni dalam dia ada ring Dia ada ducting apa
Hingga seminggu lah nak pasang. Fabric ni tak sampai berapa jam pun dah siap pasang. Dia very simple. Okay. Selain itu juga dari segi maintenance dia, kita ada pasang di kilang Sony Bangi. Kenapa saya suka share projek di Sony Bangi tu? Antara besar juga projek di Sony Bangi dekat Selangor ni. Dekat Sony tu dia menggunakan aircon run 24 hours. So fabric tadi kita perlu cuci dia setahun 2 kali ya. Okay. So dia boleh dicuci lah. Setiap 5 meter akan ada tagline number macam ni. So fabric tu ada line dia punya ni lah. Dia punya material dia tak boleh nak dry cleaning semua Kena tengok pada label lah. Ni Petronas Selain tu juga dia tak perlu nak buat balancing macam ducting besi biasa. So ni sebelum kita nak production, contoh kalau adik bekerja di unit production nanti, so kita akan bagi input menggunakan software macam ni lah. Berapa airflow yang keluar melalui fabric tadi. So kita ada gunakan software dia lah untuk sizing berapa diameter dia, berapa lubang size. So kalau nak tahu lebih lanjut memang kena pergi kilang lah, tengok macam mana dia orang production. Kalau nak tunjuk hari ni saya tak banyak slide sangat untuk production tu Okay, ni software yang kita gunakan di Malaysia pun dia ada provide. So kita gunakan sajalah. So data-data yang kita design, kita akan bagi pada factory. Factory akan ambil data tu, dia akan produce, dia akan production. Very simple So selepas siap, akan hantar pakai flight saja ke Malaysia. So cepatlah. So selain itu juga fabric tadi kita boleh run CFD simulation ni untuk operation theater di Czech Republic ni. So fabric tadi kita boleh run CFD simulation dulu untuk sebelum kita production lah. Okay, ini contoh saya play juga video ni sebab kita ada masa lagi Oh dah 2.40 dah lewat juga dah ni Saya lajukan sikit lah. Ini contoh kita buat CFD ni. So ni satu. Okay. Ini contoh CFD simulation lah. Sebelum kita produce fabric tadi, kita run CFD dulu. Kita nak make sure udara sejuk tadi sekata lah. Okay. Ini selepas dia pasang Okay. Ni warna putih ni, ni warna kuning ni fabric. Okay. Ni kita pasang dekat indoor stadium Lakin. So indoor stadium Lakin kalau nak tengok boleh nampak lah fabric kat sana lah. Okay. So ni kita run CFD simulation dulu, baru kita production fabric lah. Selain itu juga kita boleh masukkan anti-static design pada duct tu supaya tak nak ada static pressure Dia punya static spark untuk kalau tempat-tempat yang ada explosion Selain juga dia boleh printed lah. Saya tak tahulah ada belajar ke tak untuk printing di fabric Untuk ni kita perlukan printing Projek-projek kita perlukan printing. Contoh projek di basketball lah, Johor juga ni. Stadium basketball dekat ni si ada logo JDT lagi ni. Johor. Okay. So ni kedai gunting ada. Okay, ni contoh-contoh apa yang kita bagi proposal kepada klien lah. Okay. So kita punya idea, kita punya designer, grafik designer, kita akan bagi idea pada klien dan kita akan baru production macam tu lah. Okay. Ini contoh-contoh yang kita bagi option kepada klien. Okay. Ini sikit comparison lah. Tadi saya dah terangkan juga tadi comparison antara GI duct dengan fabric ducting tadi. Banyaklah kelebihan dia Okay. So kita masuk ke last part, reference project. So ini saya tunjuk gambar-gambar saja. Saya dah habis on explanation. Adik boleh tengok gambar-gambar yang kita dah buat Eco World Puncak Alam Ini contoh-contoh pemasangan Ni ducting dia atas ni ada arrow ni. Okay. Ni dekat rumah kontraktor ni, dia buat warna biru. Di hotel, hall dan auditorium. Ni UiTM Puncak Perdana, Help University. University dah pasang banyak ni. Sebab universiti banyak dewan, so banyak menggunakan tempat-tempat besar, dia banyak gunakan fabric lah. UiTM Shah Alam, Unit 10, Bomber. Nampak fabric ni yang warna merah ni ni fabric ducting UiTM Macang, MPSJ, DBKL. Okay.
Ni antara projek-projek kita lah. UPSI. UPSI dia tengah run, dia tukar banyaklah, separuh daripada Dewan Kuliah dia digunakan fabrik sebab dia nak jimat tenaga lah. Okay. Tapi dia suka print lah. Memang dia suka corak dia, VC dia minat corak-corak macam ni untuk print kat dating dia. UiTM Sarawak. Okay. Okay, saya nak tunjuk sikit projek yang menarik last kali Nanti projek masjid. IKM KL. Yang ni kita nampak kalau nampak fabrik ni dia melekat kepada ducting tadi. So color warna fabrik tadi dia menyerupai warna akustik wall tadi. So warna dia blend lah. Tak nampak beza lah. Okay. Okay, masjid Puncak Alam, Masjid Glen Mary, banyak masjid kita dah pasang. Okay. Okay, saya nak tunjuk masjid satu dekat Miri lah antara last projek yang cantik lah. Sekejap saya tunjuk sekejap masjid. Ni. So masjid ni antara masjid yang blend cantik lah dari segi design dia. So nampak kemas lah. Dia printing fabric ni match to the ceiling colour. Okay. Okay. So saya rasa setakat itu saja kot. Saya punya explanation on the fabric application untuk fabric ducting lah. Okay. Dah tak ada dah. Ni UTM pun ada ni tempat saya belajar dulu dengan Dr. Saiful ni. UTM, tapi ni UTM KL factory banyak lah factory kita banyak pasang lah. Okay, banyak gambar je ni. Saya nak habiskan slide gambar ni. Okay, dah habis kot. Hospital pun ada. Okay, so jam pun dah menghampiri, nak habis masa dah ni. Okay, so saya so setakat itu sajalah untuk penerangan saya untuk hari ni. So boleh buka pada, mungkin ada yang nak tanya soalan ke? Macam mana Tuan Muslim Majlis? Okay, thank you Mr. Mazlan. Okay. Wow. That is amazing. Thank you Mr. Mazlan for your presentation. That is surely once in a lifetime information to be honored with. I myself a student, so I didn't expect such thing can happen. So truly such innovative thing, and your presence is so I'm very thankful to have you here. So sir, I have one question actually, and I want you to answer it with your heart. It's an opinion question. So as you may heard from UTSM, they has created a new type of fabric that is made out of bamboo. That's it. Green enough. So, nice. But as you mentioned before, Prioda has made an endless fiber material, which is also great. It's made out of polyester from recyclable bottle. So, I want to ask you, as your opinion, how do you see the possibility of Prioda company to assimilate this type of bamboo fabric into endless material fabric? How do you think? Okay, very good question. So, boleh. So, basically kita kena collaborate balik macam mana pihak UTHM ada produce material daripada bamboo. So, this coming September, we're having a discussion between our factory and all the distributor at Czech Republic. So, maybe you all can give us the detail on the study, on the research. So maybe we could utilize the idea of the research we can bring to the factory. Maybe we can collaborate. How? Maybe it can, because in terms of material itself, we need to have material that have a minimum requirement, which is some need to be more rigidity, can last long up to 25 years lifespan, can sustain pressure of 100 pascals. So that the things that we need to have the detail from you all, from the research, maybe, I don't know, maybe you all can share the test report, the study report, research report, so we can bring this type of new fabric to our factory in Czech Republic on this coming September.
we need to go there, go to have a general meeting on all the pre-order distributor around the world, so we can bring up the idea on to use the new Malaysian invented technology from UTHM Merit. Yeah, congratulations to all of you that can, maybe can beat polyester, I don't know. So the usage of bamboo fabric, quite new. Yeah, maybe one of the thing also we want to discuss with our founder, Mr. Prehoda, also MF Factory, to make a factory plant in Malaysia. So if we have the plant in Malaysia, so it's quite easy for us to propose the new material for our system. Yeah, very good idea. Maybe you can share with us, or if we need to have a further discussion after this. Ada apa-apa pertanyaan, soalan? Tanya adik-adik semua. Banyak ni. Mungkin last question sebab kita ada next panel. Di chat tu ada soalan Tuan Encik Mazlan. Macam mana nak fabric ni dapat mengelakkan wap-wap air daripada menipis? Okay. So sini saya baca ruangan komen, ada soalan daripada Syamil Hakim. Salam tuan, macam mana fabric ni dapat elakkan wap-wap air yang menipis? Okay, bagus soalan ni. Consider FAQ juga. Saya tak ada masa sempat kita, saya nak tunjuk balik tadi. Mungkin saya tak sempat nak go back pada slide tadi balik. So untuk fabric tadi, kenapa adik tu tanya kenapa tak dia boleh elakkan condensation tadi? Basically fabric it can create cool draft insulation. Cool draft tu maksudnya bukan cool draft, dia panggil cold blanket insulation. Kalau GI duct tu dia angin tebat, dia tak boleh nak keluar melalui permukaan besi. Fabric tadi dia angin dia boleh keluar melalui permukaan serat benang. So bila angin yang keluar melalui serat benang tadi, dia akan menyaluti fabric tadi, dia boleh mengelakkan udara panas yang lembap attach pada permukaan fabric tadi, dan dia juga boleh kering balik. Tu kalau nak tahu lebih lanjut boleh join kita punya webinar. Sometimes kita akan adakan juga webinar free dekat Prehoda kita, Prehoda page, Facebook page kita, Prehoda Malaysia. So adik-adik boleh follow balik. So sometimes kita ada buat sharing, free sharing untuk tahu lebih detail berkenaan dengan isu condensation ni lah. Tapi basically beza fabric dengan besi angin tak boleh keluar. Fabric angin boleh keluar melalui serat benang dan boleh create, dia panggil cold blanket insulation. Okay. Dan soalan kedua ni ada daripada MC Andriano Leo. Fabric ducting ada berapa different shape? Kalau tak silap saya awal tadi slide tadi, shape mana yang lebih efektif? And the most practical tadi ada shape triangle. Betul? And kat situasi mana kita gunakan triangle tu? Okay, bagus soalan tu. Mostly kita gunakan yang triangle ataupun rectangular for the negative pressure ataupun untuk return ducting. Selalunya sebab fabric ni kita tak boleh guna untuk return duct. Kalau kita guna fabric, angin sedut dia tak boleh sustain on the negative pressure. Mostly fabric ni tadi dia boleh guna untuk positive pressure, dia boleh kembung lah, dia akan kembung. Tapi untuk negative tak boleh suction. That's why kita gunakan triangle ataupun rectangular tadi, dia ada framing, dia ada frame. Itulah. Dan shape yang paling optimum adalah round shape, which is kalau in terms of engineering benefit, dia less pressure drop. Kalau kita compare dari segi round and rectangular, round shape is more less static pressure drop compared to rectangular shape, dia akan lebih consume banyak friction banyak. Okay, itu saja jawapan untuk soalan tadi. Ada dua soalan Okay, Syafiq, can the next presenter